بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat sama-sama duduk sebentar untuk kita mengingatkan tentang iman dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita ingin melihat kepada juz 12 sebagai kesinambungan daripada program kita semalam, dan tahniah saya ucapkan pada tuan-tuan. Ya, jangan lupa untuk sekarang Ustaz kita bersama Ustaz Tanwiza. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, kita nak jemput ramai-ramai share di Facebook, dan kali ini buat kelainan sikit Ustaz. Kelainan dekat ruang komen tu tuliskan kat situ surah Hud dan juga surah Yusuf. Pada tuan-tuan yang berada di rumah yang di depan Facebook itu surah Hud dan surah Yusuf, letak dekat bahagian komen, tuliskan, kemudian tagkan nama orang yang paling dikasihi. Subhanallah. Untuk sama-sama kita berkongsi, buat kelainan sedikit kerana kita yakin bahawa selepas dah berapa hari dah Ustaz Ramadan kita dah masuk 7 ke 8 ya, 7-8 ya, maksudnya dah 7-8 hari ini harapnya kita sudah pun dapat momentum puasa, dan ada kelainan pada bulan Ramadan ini. Sudah tentunya salah satunya ialah dengan kita berinteraksi juzuk demi juzuk di dalam Al-Quran ini. Kita memahami, ya, ketika membaca 1-2 ayat kita memahami sedikit demi sedikit, mungkinlah tidak mendalam kerana kita belum lagi mendalami juz yang ke-11, 12 dan seterusnya, tetapi inilah yang dibuat oleh para ulama, orang-orang soleh pada zaman dahulu. Mereka baca, ya, mereka sudah tadabbur sebelum Ramadan. Pada Ramadan itu mereka baca sekaligus, ya, sama ada sampai 2-3 kali khatam sebulan ataupun lebih, untuk menyimak balik, ya. Jangan terlupa kalau dah tadabbur
bersyukur, alhamdulillah. Kalau belum, kita doakan kita dapat serba sedikit daripada apa yang kita baca dalam al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita nak mulakan perkongsian kita dengan sama-sama kita berdoa. Rabbi zidni ilma, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi alhamdulillah, kita ingin sama-sama, tadi ustaz dah bacakan ustaz ya, ayat yang ke-6 daripada surah Hud. Surah Hud dan juga surah Yunus, permulaan surah Yusuf ya, surah Yunus, surah Yusuf adalah dua surah yang berada pada juzuk yang ke-12 ya. Surah Hud iaitu surah berkaitan dengan istiqamah. Itu sebabnya tuan-tuan yang share ataupun tag kawan itu, harapnya kawan yang ikut pada My Quran Time pada hari ini dia tahu, oh rupanya kalau nak istiqamah selepas Ramadan ya, kalau nak konsisten selepas Ramadan, salah satunya jawapannya ada pada surah Hud yang ada 123 ayat ini. Jadi apa yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi sebentar tadi, dan tidak ada sesuatu pun makhluk, ayat 6, dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang bergerak bernyawa di muka bumi melainkan semuanya dijamin rezeki oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Apakah kandungan surah Hud ini? Pasangan kepada surah Yunus ini berkaitan dengan tauhid, dan dalam surah ini Ustaz ada banyak cerita. Subhanallah. Dalam surah Yunus ada cerita ya, dalam surah Hud ini ada banyak cerita. Sehingga kan bila surah ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Nabi katanya beruban kepalanya. Ada dua maksud ya. Satu, kerana ada istiqamah itu. Istiqamah ini dia memeningkan ataupun amat payah kecuali bila kita mengikut pada peraturan ataupun formula dalam surah ini. Yang pertama. Ataupun yang keduanya, kerana Nabi mendapat cerita demi cerita sejarah macam orang yang dah berumur lah Ustaz. Ya, maksudnya dia berpengalaman melihat kepada susur galur Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang kita akan lihat pada hari ini. Jadi pada ayat yang ke-6 ini Allah nyatakan tentang semua makhluk rezekinya Allah ya. Allah yang menguasainya, dan Allah mengetahui di mana tempat simpannya, di mana tempat dia tersembunyi, semuanya itu Allah tahu. Jadi apakah yang kita faham daripada sini? Rezeki kita ini sudah ada. Cuma yang penting bagi kita ialah kita berusaha dan kita kena jaga hubungan dengan Allah. Ustaz ya. Bila kita jaga hubungan dengan Allah ini, insya-Allah ia akan menyebabkan keimanan ketauhidan kita itu, rezeki itu dimudahkan. Kalaupun kita cakap tentang tapi acong tu yang bukan beragama Islam, mengapa kita nampak macam dia kaya je Ustaz kan? Kadang-kadang saya ada tertanya juga begitu. Sebenarnya ada orang yang dapat rezeki Allah bagi dengan baik-baik ya, tapi ada rezeki yang Allah bagi ke macam kalau ada pen kan, kalau rasa marah tu orang tu nak pen juga ya, kita main baling saja kan. Yang itu tandanya bahawa dapat juga rezeki, tetapi rezeki yang istidraj ataupun yang menyebabkan orang itu makin lagi kufur, tapi Allah nakkan orang itu kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah halaman 222. Allah menyatakan tentang pelbagai anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah untuk membuktikan kewujudan hari pembalasan ya. Pembalasan ini adalah hari yang penting diperjuangkan oleh para nabi kerana ia mengakibatkan kita akan lebih bertanggungjawab ya. Jadi macam tuan-tuan bertanggungjawab kan, yang dekat Facebook itu ataupun yang depan TV, saya rasa saya nak share Quran ini, saya tak naklah saya seorang saja yang dapat ya, saya tag kawan saya. Itu kerana ada rasa bertuhan, bukan untuk diri kita sahaja, untuk kawan-kawan ahli keluarga kita. Baik. Halaman 223. Allah menemplak ya tentang bahkan mereka berkata dia telah mereka reka al-Quran itu ya, iaitu orang-orang musyrik itu, orang-orang yang syirik yang melawan nabi. Dia kata nabi ni buat-buat sahaja. Jadi nabi diajarkan, kalau kamu kata saya buat ya, fatu, datangkan bi ashri suwarin, datangkan 10 surah semisal ini, dan panggillah apa-siapa sahaja yang pakar-pakar bahasa Arab apa sebagainya, tetapi kamu tidak akan dapat menandingi je. Wad'u mastata'tu min dunillah, selain daripada Allah, in kuntum shadiqin. Maksudnya kalau betul ia adalah sebagai satu perkara yang nabi buat. Mengapa tuan-tuan? Kerana Quran ini adalah lambang kepada
kepada kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bila tuan-tuan dapat baca, ya, kita ambil masa. Kadang-kadang mungkin ustaz ya, ada yang kata kalau tak faham baca Quran ni dapat rahmat ke? Ya, ada orang tanya begitu. Ya, memang kita tahu bila dibaca Quran kita senyap dapat rahmat, ya. Kalau katakan baca tak faham dapat rahmat ke? Yang itu kontroversi. Ada orang kata tak, ada orang kata ya. Yang mudahnya tuan-tuan, kerana Quran ini datang daripada siapa? Ar-Rahman. Moga-moga kalau kita niat, ya Allah, aku ni baca, lepas ni nak faham ataupun faham sikit-sikit, ikut My Quran Time, ikut program-program online dan sebagainya, ya. Harapnya Allah berikan rahmat kerana saya baca kitab Al-Quran, ya Allah. Ya, saya bukannya baca kitab-kitab berapu, ya. Jadi ini penting kerana kadang-kadang bila orang kata kalau tak faham buat apa, ataupun kalau tadabbur sikit-sikit je buat apa, kan. Jangan diperlekehkan perkara yang baik kerana kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-14 itu, maka jika mereka tidak memenuhi seruanmu, maka katakanlah, ketahuilah bahawa Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia, maka mahukah kamu berserah diri? Subhanallah, ya. Quran ini ada ilmu Allah, dengan ilmu Allah. Bila kita baca ini tuan-tuan sekalian, kita boleh kata kita baca buku A B C, ya, semua ilmu Allah. Tetapi bila kita baca Al-Quran, ia memang spesifik. Allah kata unzila bi'ilmillah, dengan ilmu Allah, dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita ini sepatutnya makin lagi menjadi orang yang merendah diri, berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan bila selalu kita berinteraksi dengan Quran. Kita merendah diri, tak kata bahawa saya terbaik, tak ada memandang hina kepada orang lain, kerana kita tahu bahawa kita juga mungkin akan berbuat silap dalam hidup kita. Dan itulah semangat para nabi, ya. Bila kita tengok dalam halaman yang ke-224, ya, bermula, ya, kalau kita tengok ayat 20 itu, mereka tidak mampu menghalang siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak mampu melihatnya. Allah beritahu tentang ciri-ciri orang yang menghalang jalan Allah. Kesannya mereka terhalang daripada pedoman yang ada. Tetapi bagi seorang nabi, ya, kita akan baca pada halaman 225 ayat 25 ataupun ayat 25 halaman 224 ini ada kisah Nabi Nuh permulaan. Daripada ayat 25 hingga 99 ustaz, ya. Ya. Semua kisah nabi. Subhanallah. Ya, kita baca sikit ayat 25 ini sebagai permulaan untuk kita dapat menghargai nabi-nabi ini. Dia tahu bahawa ada orang degil, ada orang tak degil. Tetapi mereka tetap juga berusaha dengan kasih sayang, ya. 950 tahun Nabi Nuh contohnya tetap berusaha, ya. Dan inilah semangat yang kita ingin bina pada bulan Ramadan bila dah kita membaca juzuk yang ke-12. So kita baca dulu Ustaz ayat 25, ayat pendek di sini insya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak cuba baca ayat yang ke-25. Dalam ayat yang ke-25 ini kita bertemu satu huruf, iaitu huruf ha, yang berbaris tanwin, baris dua di atas, fathatain, baris dua di atas, tanwin baris dua di atas bertemu dengan hamzah. Maka kat situ kita tak boleh dengung, kita kena jelaskan bacaan kita. Izhar halqi. Nama dia apa? Izhar halqi. Jadi kita kena jelaskan bacaan kita kat situ. Jom kita cuba baca dengan bacaan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Ya, ayat ni pendek tuan-tuan, ya. Kalau kita baca ustaz, ya, kalau kita kata oh saya nak fikir ayat ni memang direct, Allah mudahkan, ya, bahawa Nabi Nuh memberi peringatan.
Yang penting kita ambil pelajaran iaitu Nabi Nuh beri peringatan, saya juga yang ikut Nabi Nuh, beriman pada Nabi Nuh, saya juga kena buat kerja ini. Mungkin ada yang kata saya ni tak pandai ustaz kan. Saya ni belajar bahasa Arab pun tak pandai, tetapi bila tengok terjemahan dia dapat perkara tersebut, ambil pelajaran, itulah yang terbaik. Ada orang yang dia berfikir tinggi ustaz. Oh ini sebenarnya Nabi Nuh ni dekat mana ni kan. Oh dekat mana, kita mesti berfikir betul-betul, tengok apa analisis dan sebagainya. Tapi lepas tu dia pergi kutuk orang lain. Kan. Dia bukan nak memperingatkan orang lain, dia kutuk orang lain, yang itu kita khawatir hilang tazakkur daripada ayat yang kita baca ya. Yang saya doakan tuan-tuan, kita dapat ya tazkirah daripada ayat-ayat pilihan. Nak semua itu memerlukan kepada masa lagi. InsyaAllah kita akan terus dalami sepanjang hayat ya, bukan sekadar kalau Quran time ni Ustaz berapa lama lagi Ustaz? 2 tahun lagi kan? 2 tahun nak habis 604 muka surat. Bukan sekadar itu, tapi minimum pun kita dapatlah sedikit demi sedikit. Maka dalam ayat ini Allah menyatakan tentang kisah Nabi Nuh sehingga ayat 31 ya, muka surat 225. Kemudian pada ayat yang ke-36 hingga 41 Allah bawakan kisah Nabi Nuh lagi ya, yang tidak dibenarkan bersedih kerana kaumnya yang dibinasakan. Tak boleh bersedih dah. Dia sayang ketika dia masih hidup, mengajak okey, tapi bila sudah dibenamkan maka itu sudah selesai. Seperti juga kalau kita ada orang yang bukan Islam sebenarnya, kita kena menyayangi dia waktu dia hidup. Kita ajak dia, kita buatlah apa sahaja. Mungkin tuan-tuan ada buat majlis berbuka ke, ajak kepada kawan-kawan yang bukan Islam. Ya, rasa itu tanda kasih sayang kita, nak ajak dia, mungkin ada peluang dia mendengar kepada hidayah. Tetapi kalau dia sudah meninggal dalam keadaan yang bukan Islam, maka tak dibenarkan untuk kita memohon keampunan. Ini yang diajarkan. Dan terus kisah Nabi Nuh ini sampai kepada ayat 49. Ayat 49 itu pada halaman yang ke-227. Panjang ya kisah Nabi Nuh. Kalau dalam surah Yunus pendek, surah Hud ini panjang. Mengapa panjang? Kerana Nabi Nuh ni 950 tahun Ustaz. Istiqamahnya dia tu. Orang cakap dia gila pun dia buat dia kapal. Ya, cuba bayangkan buat kapal, kalau buat dekat Terengganu Ustaz, tempat Ustaz tepi laut tu okey juga kan. Ini buat dekat tengah-tengah kawasan yang tak ada apa ya. Kata setengahnya kata kena tanam pokok lah apa sebagainya, dapat kayu buat kapal. Pada waktu ini kalau orang cakap gila, tak tahu kalau kita pun tengok waktu itu Ustaz, kalau bukan kerana kuat iman, mungkin betul sama kot Nabi Nuh ni apa ke bendanya kan. Jadi ini panjang. Bila panjang surah ini, Allah nak suruh kepada saya untuk kita sama-sama mengambil pelajaran betapa perjuangan Nabi Nuh ini panjang tetapi tetap istiqamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dapat surah ini, Nabi dipujuk oleh kisah Nabi Nuh. Kemudian pada ayat yang ke-50 pada halaman 227 ini kisah Nabi Hud. Dan kemudian pada ayat 61 hingga 68, 61 pada muka surat 228 itu kisah kaum Samud bersama dengan Nabi Saleh. Nabi Saleh, kisah unta lah Ustaz ya, unta yang suruh dijaga jangan disembelih, tapi mereka jadi kisah-kisah ini berulang ya, tetapi ianya mempunyai ciri penekanan hidayah yang berbeza ya. Nanti insya-Allah Ustaz ni bila kita sampai pada halaman ini nanti kita akan tengok lebih detail, tapi paling kurang tuan-tuan tahu bahawa dalam surah ini banyak bercerita tentang bagaimana untuk istiqamah ya, bagaimana untuk istiqamah. Baik, halaman yang ke-229 ayat yang ke-69 ada kisah Nabi Ibrahim. Kita baca satulah Ustaz ya, ayat 69 tentang kisah Nabi Ibrahim sebagai permulaan. Sila Ustaz. Okey, baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Saya nak menarik lagi perhatian seketika tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Suara saya bunyi macam baru bangun tidur Ustaz. Sebab dia dah makin hilang kan. Jadi banyak sangat Ustaz ni kot apa jadi imam ya. Imam banyak apa ni kan, program apa ni bercakap guna suara. Jadi mohon doakanlah supaya dapat terus bersama insya-Allah. Ayat 69 iaitu tadi kita dah jumpa baris 2 dekat ayat yang kita bacakan tadi. Kalau dalam ayat ke-69 ini kita jumpa 1 2 3 tempat ataupun 4 tempat ataupun tempat huruf yang ada tanwin. Jadi yang pertama salaman qala, itu ikhfa hakiki, tanwin bertemu dengan qaf. Kemudian selepas itu jumpa salamun fa, tanwin bertemu dengan fa, ikhfa hakiki juga. Kemudian yang seterusnya kalimah bi'ijlin ha,
tanwin bertemu dengan ha izhar halqi, dan tanwin yang terakhir tu kita waqaf dekat dia. So dia tak berlakulah. Jadi kena hati-hati dalam bacaan kita. Mula-mula dengung, yang kedua pun dengung, yang ketiga tu jelaskan bacaan kita tak dengung. Jom kita praktikkan ayat 69. Kita nak baca dengan Hijaz lagi insya-Allah, ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ صدق الله العظيم. Dan para utusan kami, iaitu para malaikat, telah datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat, ya, salam. Dia menjawab dengan salam ke atasmu. Nabi Ibrahim membalas. Dia, ya, tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyajikan daging anak lembu panggang. Ustaz. Bukan lembu, daging anak lembu. Ya, maksudnya lembut, Ustaz. Ya, dia punya daging tu boleh dicari-cari. Oh, ini kalau waktu kita pergi Mekah nanti, ya, satu hari nanti kita pergi makan unta muda, anak unta. Unta muda. Unta muda. Jangan cakap lebih sikit. Ini cakap tengah berpuasa tuan-tuan sekalian, ya. Tapi nak ceritanya apa? Ialah Nabi Ibrahim adalah sebagai satu lambang orang yang amat halim, yang berjuang dalam hidupnya, dan salah satu daripada apa berita gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ialah kehadiran anak, dapat anak. Tetapi khabar itu adalah kerana Nabi Ibrahim ini berjuang, ya, berdoa, dan salah satu ciri mulia yang ada pada Nabi Ibrahim dalam ayat ini ialah apa, tuan-tuan? Menjamu tetamu. Ya, dia bukan bagi sekadar kuih saja. Bolehlah kalau ada kuih saja, Ustaz, kan. Tapi dia sampai bagi anak lembu panggang. Ini dinyatakan pada surah Az-Zariyat juga. Surah 51, di mana disebabkan kerana berbuat baik pada tetamu itu, buat baik pada orang lain, itu menyebabkan Allah memudahkan kabul sesuatu amalan kita. Bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kalau tak ada bagi kambing bakar ke lembu kolik ke, apa-apa juadah boleh kongsi dengan rakan, dengan jiran, dengan ahli qaryah di surau. Teruskan buat kerana kita nak meniru sunnah daripada Nabi Ibrahim, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan tengok lagi kisah seterusnya. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته
عليكم أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada juz yang ke-12 ya tuan-tuan, yang sudah pun berkongsi dengan rakan di Facebook, yang sudah beritahu pada kawan ada berita gembira ya pada ayat 72 ya, dan berita gembira ini kepada isteri kepada Nabi Ibrahim. Tetapi ia juga berita gembira kepada kita ustaz ya. Kalau kita rasa bahawa ada perkara yang mustahil dalam hidup kita untuk dicapai, salah satunya ialah isu tentang mendapatkan anak ya. Tetapi inilah yang disampaikan, dia isteri Nabi Ibrahim berkata, sungguh aneh, apakah mungkin aku dapat melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah terlalu tua. Ini adalah sesuatu yang menghairankan ya, ini ajib katanya ya. Tetapi dibalas oleh para malaikat yang datang, tetamu datang tadi, dia kata atajabin ya, adakah kamu pelik kan. Ini semua urusan Allah kan. Bila rahmat Allah ini terbuka, barakah Allah sampai pada kamu ahlul bait, innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah ini adalah yang maha terpuji lagi maha pemurah yang berlimpah-limpah. Majid itu adalah sesuatu yang melimpah-limpah. Jadi ceritanya apa? Kerana Nabi Ibrahim berjuang dan si isteri juga menyokong pada perjuangan berbuat kebaikan, malah bila tetamu datang diberikan kemuliaan, ibadah-ibadah kebaikan itu akan menyebabkan doa kita dikabulkan tuan-tuan. Sebabnya pada bulan Ramadan ini kita banyakkan ya menderma bersedekah ya, sambil itu kita berdoa banyak-banyak kepada Allah, sambil baca Quran ini kita buat kebaikan, kita doa pada Allah. Cabaran paling besar dalam dunia ialah untuk mencipta manusia. Ya, tak ada orang boleh cipta manusia boleh jadi orang mengandung ke, tak boleh. Dia letak dia punya sperma ke dalam tabung uji radas ke boleh ustaz ya, tetapi nak bagi orang tu hidup ya dan jadi baby dan kemudian membesar, itu hanya Allah. Hanya Allah ya. Jadi ini yang dibekalkan pada halaman 230 ya, tauhid ustaz ya. Saya menarik, saya tengok sikit bawah tu, maksudnya saya tak sabar nak ulang kaji, nak belajar nanti halaman ini ayat 75 tu, mudah-mudahan kita dapat juga sifat ni. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang penyantun, lembut hatinya dan suka kembali kepada Allah. Ya. Wah, subhanallah. Halim ni ustaz, dia lebih tinggi daripada sabar. Subhanallah. Ya, jadi nanti kita akan belajar, sabar. tapi kita dah dapatlah sedikit daripada halaman 230. Ada kisah Nabi Lut di bawah itu, kemudian pergi kepada ayat 84 cerita tentang Nabi Syuaib ya, Nabi Syuaib, dan kemudian pada ayat 96 bercerita tentang kisah Nabi Musa. Itu muka surat 232 itu kisah Nabi Musa, panjang nya ialah 96 hingga 99. Pendek pula ustaz ya. Dia panjangnya itu dekat surah Yunus, dekat surah Hud ni pendek. Betul. Ya, pendek sahaja, iaitu pada ayat 96, 97. Saya persilakanlah ustaz baca ayat 96 97 ni ustaz. Sila. Okey, baik, kita nak baca tuan-tuan sekarang dekat halaman 232 ustaz ya. Dua ayat yang terakhir kat bawah tu ada kalimah Musa, ada kalimah Firaun. Jadi kita baca dua ayat ni insya-Allah. Kita cuba jaharkah pula insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah dua ayat daripada 3-4 ayat berkaitan dengan Nabi Musa. Pendek saja Ustaz ya dalam surah ini. Masa Allah nak menceritakan kepada kita bahawa perjuangan Nabi Musa itu pada rasyid, pada jalan benar. Firaun bukan wama amru bi Firaun nabi rasyid ya. Firaun tu tak pernah berada di atas jalan yang lurus dengan mengikut pada peraturan Allah SWT. Dan kesannya apa? Kerana tidak mengikut jalan yang rasyid, yang lurus betul, kesannya Firaun ini dia membawa kuncu-kuncunya menuju kepada nar pada ayat yang ke-98. Pendek saja Allah bincang, tetapi kalau kita tengok sela masanya itu panjang Ustaz ya. Maksudnya Nabi Musa ini dia pernah dikejar oleh Firaun, kemudian pernah bersama dengan ahli sihir, pernah itu ini. Perjuangan Nabi Musa ini panjang sehingga kan Nabi Musa berjaya mendapat kemenangan di dunia sampai ke akhirat, dan Firaun di dunia ini terbenam sampai akhirat kena masuk ke dalam api neraka. Panjang ya. Dan berbuat kebaikan ini perlukan istiqamah ya, kerana ada orang yang buat jahat pun istiqamah Ustaz. Kan. Jadi kalau kita baca Quran sikit-sikit dia rasa macam tak istiqamah, kita kena ingat bahawa Firaun itu lebih istiqamah lagi ya. Katanya ialah beberapa lama panjang masanya dia tetap dalam melakukan kezaliman. Baik. Kemudian selepas ayat yang ke-99 itu ada komentar-komentar tentang orang yang dihancurkan oleh Allah SWT ya. Dan kemudian ibrah daripada kisah Quran ini sebenarnya untuk kita menghargai hari akhirat. Dan kemudian kita nak tengok formula istiqamah pada ayat 112 hingga 115. Saya nak minta Ustaz Tarmizi baca ayat 112 je Ustaz. Satu ayat saja. Ayat 112. 112 di halaman 234. Baik. Kita nak baca ni, hati-hati kita jumpa kalimah innahu di atas nun ada sabdu, nun musyaddadah di atas nun. Jadi kena dengung dua harakat wajib al-ghunnah. Innahu kat situ Jom kita baca ayat yang ke-112. Kita cuba sabar pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Maka tetaplah engkau istiqamah di jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampau batas, sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu lakukan. Ayat 112 ini adalah rukun pertama. Perbincangan ulama, ini adalah rukun pertama untuk istiqamah, iaitu wala tatawau, jangan melampau batas. Tuan-tuan mungkin ada yang kata saya ni mampu baca satu juzuk satu hari, ahlan wa sahlan. Tetapi kalau katakan ada yang kata saya tak mampu Ustaz kan, dia kata hanya satu muka surat satu hari, ahlan wa sahlan ya, silakan. Jangan kita paksa-paksa kita nak sampai satu juzuk Ustaz ya, sampai kita mungkin tak buat kerja lain ataupun kita sampai demam. Pasal apa? Pasal tu dalam My Quran Time kata satu juzuk itu cadangan ya. Tapi mungkin kalau tuan-tuan tak mampu satu juzuk, satu halaman. Pasal dia laju sikit Ustaz ya. Kalau kita nak tadabbur dengan apa sebagainya. Tetapi bagi setengah orang ialah saya memang dah baca satu juzuk, saya nak tahu sedikit daripada isi daripada juzuk tersebut. Ini yang kita sedang lakukan. 1 jam tuan-tuan dapat dengar sedikit-sedikit, tahu bahawa dalam surah Hud ini ada rukun istiqamah yang pertama, jangan melampau ya. Kalau rasa nak puasa, nak makan malam ni Ustaz ya, sahur atau bukan berbuka, jangan melampau. Itu penting tu, saya kena ingat di saya juga. Kadang-kadang Ustaz ya, ada masa kita boleh jaga, tak nak minum air banyak manis ke apa kan, tapi ada satu masa tu dia kan. Jadi saya doakan pada tuan-tuan ya, kita cuba doa selalu pada Allah, kita tidak melampau. Yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ke-113 itu, jangan cenderung kepada orang yang zalim ya. Bukan jadi orang zalim memang confirm Allah tak nak, tetapi jangan cenderung. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Pasal apa? Pasal kalau ada dalam keluarga kita orang zalim, ataupun dalam organisasi masyarakat ke orang zalim, kita rukun ataupun kita terkanu, itu maksudnya kita jadikan dia sebagai pasak tiang dalam hidup kita, bergantung padanya. Ia menyebabkan bukan sekadar masuk neraka sambar kepada kita.
Pasal apa? Pasal orang zalim ni, dia Firaun, dia tidak akan kuat kecuali ada kuncu-kuncu yang menyahut ataupun menyokong dia, yang mengundi dia. Jadi tuan-tuan, ada peluang kita tengok orang zalim, jangan undi orang-orang begini. Hancurkan dia dengan apa yang kita mampu. Kerana apa? Kerana ini rukun istiqamah yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ke-114 itu, iaitu wa aqimis solah. Dirikan solat. Ya, dirikan solat, kerana solat ini dia menghapuskan kekurangan ataupun kesilapan kita yang mengganggu kita untuk istiqamah. Kita susah baca Quran, kita susah untuk beribadah ni pasal ada dosa Ustaz ya. Solat ini kalau kita dirikan betul-betul, maka ia akan membantu. Yang ketiga, yang keempat ialah wasbir. Bersabar. Tuan-tuan bersabar depan TV, ya, dengar sejam, ya, bukan mudah sebenarnya, tetapi moga-moga Allah terima. Dan inilah antara pelajaran daripada surah 11, surah Hud, sebelum kita masuk kepada surah Yusuf, surah yang ke-12. Kalau tadi ada beberapa cerita Ustaz ya. Ya. Kisah Yusuf ni satu cerita lengkap. Ya, seperti satu filem. Pada juz yang ke-12 ini, kalau menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada 8 episod, ya, ataupun 8 bahagian yang akan kita baca. Jadi kita baca dahulu ayat 1 hingga ayat ketiga surah Yusuf. Surah yang penuh dengan nostalgia, memujuk kepada nabi yang kesedihan, juga memujuk kepada kita tuan-tuan ya. Dalam hidup kita ni, kita akan dilambung ombak badai ujian, tetapi kita kena ingat bahawa Allah sentiasa bersama kita. Seperti Nabi Yusuf masuk penjara pun ingat Allah, ketika masuk perigi pun masih lagi berbuat kebaikan, tak ada dia mengeluarkan perkataan yang apa istilahnya, longkang Ustaz. Tak ada ya. Dan ini yang kita nak mulakan surah Yusuf ayat 1 hingga 3 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, kita nak terus baca surah yang baru di juzuk yang ke-12 ini, itulah surah Yusuf. Jadi baru jumpa tadi Ustaz sebut tadi, suruh tulis kat komen surah Hud, surah Yusuf. Oh, rupanya ini masuk surah yang Yusuf. Sahabat-sahabat kita. Jadi jom kita baca surah Yusuf ayat 1 hingga 3. Memanglah surah Yusuf ni sangat-sangat menarik. Saya pun tak sabar nak menjengah ke juzuk yang ke-12 lepas raya. Insya-Allah. Okey. Jom kita cuba, tuan-tuan dan puan, kita baca ijazah insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Nazim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan ayat 1 hingga 3. Permulaannya amat-amat menarik. Apabila Allah menyatakan alif lam ra, saya tak tahu apa yang dimaksudkannya, hanya Allah yang tahu. Inilah ayat-ayat yang termaktub, yang penuh dengan penjelasan. Allah menyatakan inna anzalnahu, ya, kami menurunkannya, macam ayat surah Al-Qadar katanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi ini Allah kata Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam bahasa dia
adalah Quran, ya, yang dibaca berulang kali. Itu syarat anugerah ini. Kalau kita nak hargai, kita kena baca berulang kali, Ustaz, baru nama Quran. Ya, kalau tidak dia mungkin nama kitab, nama lain, itu ada fungsinya. Jadi bila kita baca berulang kali, apa jadi? Syaratnya mesti bahasa Arabnya la'allakum ta'qilun, agar kamu akan menjadi orang yang menggunakan akal sebaik mungkin, sehingga kalau zaman sekarang istilahnya, Ustaz, berfikir aras tinggi. Ya, berfikir aras tinggi. Jadi kalau orang tu dia baca Quran selalu, tapi syaratnya bahasa Arab, dia kena fahamlah sedikit bahasa Arab. Pada My Quran Time ni kita bincang sikit demi sedikit, dia akan menghubungkan cara berfikir kita, akal kita itu akan jadi lebih tinggi. Subhanallah. Zaman dulu tak ada kebat, Ustaz. Kebat. Zaman 1400 tahun lepas tak ada kebat. Tetapi bila Allah bagi Quran ini, Nabi berfikir lebih tinggi daripada kita semua. Ya, kerana Quran. Jadi kalau ada yang kata, "Oh, saya ni ada kemahiran berfikir aras tinggi," kalau tidak baca Quran ataupun tidak tahu bahasa Arab, peluang untuk kita belajar yang bahasa Arab ini. Pasal dia akan membawa aras yang lebih tinggi, kerana itu yang dibina oleh Al-Quran. Ya. Ini yang dibina oleh Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, kami menceritakan padamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Quran kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Nabi tak tahu tentang perkara ini, tentang kisah ini, Allah yang wahyukan. Dan wahyu itu kisah Nabi Yusuf, ada 8 episod ataupun bahagian pada juz yang ke-12 ini, iaitu bahagian yang pertama pada ayat 4 hingga 6. Ayat 4 hingga 6. 4 hingga 6. Kemudian ayat yang ke-7 hingga ke-18 adalah kisah Nabi Yusuf bersama saudaranya. Ya, di mana saudaranya bawa Nabi Yusuf, kata nak pergi bermain apa sebagainya. Rupanya dia ada komplot. Ya, ujian pertama kepada Nabi Yusuf. Awal-awal dah kena dengki, tapi kali ini dimanifestasikan dalam bentuk masuk dalam jub, ya, masuk ke dalam telaga. Kemudian bahagian yang ketiga pada ayat 19 hingga 22 dah selamat, Ustaz, ya. Ingatkan dah okey. Rupa-rupanya dia pada bahagian yang ketiga ini dia dijual, ya, dia diambil dan dibawa ke pasar. Dia bawa ke pasar. Bahagian keempat Nabi Yusuf dan isteri Al-Aziz. Ingatkan dah selamat, dah kena jual tadi, ada orang beli, oh bolehlah relax, ya. Kena lagi, ya, digoda oleh isteri pemerintah pada waktu itu pada ayat 23 hingga 29, ya, muka surat 238. Orang baca nanti bermulalah bagaimana godaan itu. Ustaz mungkin baca satu ayat, Ustaz, ya, ayat 23 ini sebagai preview lah ni kepada nanti kita tadabbur lebih dalam lagi. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak baca, tuan-tuan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Jom kita baca ayat yang ke-23. Kita cuba nahwan pula, cuba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Nabi Yusuf jauh daripada ibu ayahnya, kali ini digoda oleh seorang wanita, dan beliau selamat apabila beliau menyatakan ma'azallah, ingat kepada Allah, hasil didikan daripada ayahnya, ya. Dan inilah perlindungan Allah yang kita perlukan dalam zaman ini, ya, bila guna internet, bila anak-anak kita dalam masalah sosial, misalnya cabaran sosial, ini yang boleh kita belajar. Nanti kita belajar lebih mendalam. Dan babak bahagian kelima, tersebarnya berita di kalangan perempuan-perempuan Mesir, ya, pada ayat 30 hingga 35. Dan kisah ke-6 ataupun bahagian ke-6 pada ayat 36 hingga 40, Nabi Yusuf dipenjara. Dan kemudian bila masuk penjara itu, bahagian ke-7 pada ayat 41 hingga 49, dah tolong dah orang. Ingatkan bolehlah dapat keluar, kan? Betul. Tak dapat. Orang tu lupa pula, ya, nak cakap pada pemerintah. Bahagian ke-8 pada ayat 50 hingga 52. 50 52 tu muka surat berapa, Ustaz?
241 itu cerita tentang bagaimana respon raja terhadap takwil mimpi dan Nabi Yusuf keluar. Macam mana kisah selanjutnya besoklah Ustaz insya-Allah ya. Kita berdoa pada Allah SWT agar kita dapat mengambil pelajaran terus daripada Al-Quran, daripada kisah Nabi Yusuf, istiqamah seperti dalam surah Hud. Berdoa bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, saya nak mengajak sahabat semua untuk doakan anak saudara saya Nabil Ashraf yang kini positif COVID dekat Shah Alam, dan juga anak sahabat-sahabat dia, anak-anak tahfiz Akademi Lembah Ilmu Hulu Langat, dan jugalah buat semua yang sedang dirawat sekarang ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan dan Allah SWT kurniakan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini kami sangat bersyukur ya Allah berada di penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak, berada pula bersama dengan kalam-Mu yang sangat mulia, iaitulah Al-Quranul Karim. Maka ya Allah, inilah dua syafaat buat kami ya Allah, puasa dan juga Al-Quran. Maka ya Allah, jadikan dua syafaat ini menjadi syafaat buat kami satu saat nanti bertemu-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, kita dapat istiqamah dan dibantu oleh Allah pada setiap masa, sentiasa bersama Allah seperti Nabi Yusuf. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk tuan-tuan terus berinfak untuk sama-sama kita sebarkan kesabaran seperti Nabi Yusuf, menjadi muhsin, orang yang baik akhlaknya dalam kehidupan seharian. Kita bertemu lagi dalam siri ulangan. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Terus mendoakan tuan-tuan menjadi insan yang istiqamah bersama Al-Quran. Amin.